Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat sini Ustaz nak tunjuk sikit macam mana cara kita nak buat penulisan tanpa kita menciplak ataupun berlaku kesalahan plagiarism seperti yang Ustaz nyatakan sebelum ni. Okey, ini contoh yang Ustaz baru buat Okey, biografi Imam Syafi'i. Kita boleh bagi tajuk biografi Imam Syafi'i, ataupun kita boleh bagi tajuk riwayat hidup Imam Syafi'i. Okey, ayat ni Ustaz tulis sendiri Okey, contoh yang pertama saja. Okey, nama Imam Syafi'i tidak lagi asing dalam kalangan umat Islam seluruh dunia. Beliau merupakan salah satu dari 4 ulama mazhab yang muktabar dalam dunia ilmuwan sarjana Islam, serta menjadi rujukan para ulama moden dalam ibadah, fiqh, akidah dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan Islam. Titik. Dan jangan lupa untuk pelajar justify. Justify ni tengok sini. Okey. Dekat atas tu pelajar boleh tengok. Okey. Line and paragraph spacing sebelah dia ni. Okey. Justify. Tekan yang tu kalau kita macam Ustaz ada justify kan. Bila kita unjustify, nampak apa terjadi? Tapi ni dia tak sama. Okey. Tapi bila kita justify semula, sebelum tu kena highlight dulu. Bila highlight, bila kita justify, nampak? So penulisan ni akan jadi sama. Itu rahsia macam mana dia boleh jadi sama. Kemudian kita kan mencari sumber untuk penulisan ni daripada internet, buku dan sebagainya. Ustaz bagi contoh satu dekat sini. Okey, ini adalah sumber yang Ustaz ambil dari Mufti Wilayah Persekutuan. Okey, daripada ni laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, mufti.government.my/artikel. Panjang link dia ni. Okey, sekiranya pelajar nak ambil contohlah, ambil daripada web ni kan, awak jangan ambil www.mufti.wp.government.my sahaja, jangan. Okey, awak kena ambil sampai habis. Okey, kalau tak dia akan jadi contoh satu kat sini. Ini ada seorang pelajar kita, dia bagi demi.islam.wordpress.com. Bagi Ustaz ini boleh lah. Okay, tapi sebenarnya tak berapa nak diterima lagi. Ada pelajar kita nak buat yang mana gunakan benda ni. Tengok, awak kena tahu siapa penulis dia. Macam Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ni, kita dah tahu dia ada penulis dia siapa dekat sini. Okay, dimuat naik oleh Luqman Tarmizi. Biasanya kalau yang tulis artikel dari Mufti Wilayah Persekutuan, maksudnya yang tulis tu biasanya Mufti tu sendiri. Okey. Okey. So dekat sini Ustaz ada ambil artikel dia. Okey, Ustaz ada ambil berkenaan biografi dan latar belakang Imam Syafi'i. Kalau dekat sini penulisan dia kata apa? Imam Syafi'i atau nama penuhnya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas Usman, sampailah habis ni kan. Okey. Kalau tengok daripada sini sampai belakang, so Ustaz masukkan dalam penulisan Ustaz. Nampak sini? Nama dia Muhammad yang Ustaz buat warna biru warna biru ataupun warna ungu ni, Muhammad bin Idris ni. Inilah Ustaz ambil betul. Memang ini Ustaz ambil, Ustaz tak type pun yang ni. Ustaz ambil terus dari mana? Ustaz ambil dari ni, Muhammad yang Ustaz highlight dekat sini. Okey. Tapi macam mana kita nak ambil macam ni tanpa menjadikan kita ni seperti ciplak dia punya? Dia ada kaedah dia. Pertama sekali, tengok Ustaz buat macam mana. Tengok apa Ustaz nyatakan dekat sini. Okey. Alright. Menurut penulisan yang dikarang dalam Irsyad Usul Fiqh. Lepas tu Ustaz tambah sini satu. Macam mana letak satu kecil sini? Okey. Satu kecil sini awak boleh, kalau yang tulis tangan senang, awak boleh tulis je dengan tangan awak. Tapi yang tulis komputer, awak pergi dekat references dan dia ada ni insert footnote. Bila sampai sini dekat tempat usul fiqh ni, awak tekan insert footnote. Bila insert footnote, dia akan keluar apa dekat bawah. Nampak? Ditulis nombor 1. So awak pun tulis maklumat dia apa dia. Laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Rujuk bahagian akhir rujukan perkara 1. Maksudnya di bahagian akhir yang kita buat sebagai rujukan ni, ni yang Ustaz nak ni.
Ni rujukan ni. Jadi perkara nombor 1 adalah Ustaz akan letak apa? Perkara nombor 1 Ustaz akan letak ni. Ya Ustaz highlight ni, panjang ni. Okey, Ustaz akan letak laman web. Okey, rujukan macam ni kita nak buat. Contoh rujukan. Ustaz copy yang ni Sekejap ya. Okey. Ustaz copy yang ni, Ustaz pergi kepada Word Ustaz. Okey. Kalau Ustaz nak buat bahagian akhir. Pergi pada bahagian akhir. Okey. Rujukan. Kita hitamkan. Dia nampak tak? Okey. Ustaz masuk Ustaz baru. Rujukan. Jadikan tulisan dia warna hitam. Okey. Perkara nombor 1. Tulisan ni Ustaz buat besar supaya awak boleh tengok lah. Dalam penulisan awak tu awak buat saiz biasa je, tak perlu besar pun. Okey. Rujukan 1. Kita ambil balik yang Ustaz tulis ni, nampaknya laman web rasmi wilayah persekutuan. Copy yang tu, letak sini balik. Bubuh belakang tu titik bertindih 2. Enter. Kalau jadi macam tu maksudnya dia ada justify ni. So tutup justify ni. Okey, yang tu tutup justify dia. 16. Okey. So masukkan laman web ni. Kita copy ni. Copy. Masuk sini. Itu cara dia untuk kita buat rujukan. Okey. Bukan main buat je, tidak macam tu. Okey. Rujukan ni tidak kita boleh main sebat, kita nak buat ikut sedap kita. Okey. Ini kaedah dia. Laman web rasmi. Ini contoh Ustaz buat 1 bagi perkara pertama. Maknanya bila kita buat penulisan ni, automatik dah rujukan dah standby kat bawah. Okey. Kita buat contoh Ustaz buat baru 2 perenggan baru. Okey. Baru 2 perenggan, tapi dah ada rujukan pertama dekat sini. Masukkan nota kaki. Ini dipanggil sebagai nota kaki. Okey, laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Rujuk bahagian akhir, rujukan perkara 1. Perkara 1 apa dia? Laman web rasmi bersama dengan dia punya pautan link dia. Okey, faham? Tekan terus jadi keluar macam tu. Okey, jelas. Itu cara dia untuk kita buat penulisan walaupun kita ambil daripada orang punya. Ustaz ambil yang mana ni? Ustaz ambil okey, menurut penulisan. Kita kena bagi tahu siapa kita ambil, daripada tulisan siapa kita ambil. Okey, menurut penulisan yang dikarang dalam Irsyad Usul Fiqh. Okey, Irsyad Usul Fiqh yang Ustaz ambil ni adalah daripada Irsyad Usul Fiqh. Nampak ni, Irsyad Usul Fiqh siri ke-49. Ustaz kena tambah satu lagi. Siri ke-49. Siri ke-49. Lepas tu dia ada satu kecil kat situ. Okey. Satu kecil tu menyatakan sumber apa kita ambil. Laman web rasmi, keterangan dia kita suruh apa? Rujuk bahagian akhir, rujukan perkara 1. So rujukan akhir dia perkara 1. Nombor 1 laman web rasmi kita pun bagi. Itu 1. Lepas tu bila kita meneruskan lagi penulisan kita, kalau ada lagi rujukan-rujukan, tambahlah. Okay, kita tambah dekat mana? Pergi dekat reference ni. Ni nampak Okay, pergi dekat reference ni, sekiranya ada lagi masukkan. Kalau ada lah. Okay, itu cara. Okay, kalau tak jelas boleh tanya Ustaz dalam grup. Okay, sekian, terima kasih.